Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersiaran lagi bersama dengan Tok Abah. Bersama dengan Tok Abah sekarang ialah saudara Hanif Ahmad. Hanif ni Tok Abah kenal, seorang anak muda yang menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap hal-hal politik, kenegaraan dan kehidupan sosial masyarakat masa kini. Dan Hanif jarang sebenarnya datang berbual Tok Abah ni secara serius. Tapi bila Hanif datang ni, Tok Abah yakin ada perkara yang mengganggu fikiran dan juga mungkinlah ada isu yang rasanya Hanif nak berkongsi dengan Tok Abah. So, Hanif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tok Abah. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Tok Abah. Ini jauh datang cari Tok Abah ni mesti ni. Banyak benda Tok Abah. Ya ke? Banyak benda nak kena bertenang. Kena bertenang. Memanglah kalau kita ikuti apa yang berlaku di negeri kita sekarang ni kan, memang pusing lah dengan pandemik, COVID-19 yang tak habis lagi. Lepas tu macam-macam hal yang berlaku dalam negara kita kan. So semuanya Tok Abah percayalah kan, bukan Hanif aja yang mungkin kalau rasa pusing ke apa dengan apa yang berlaku. Saya Tok Abah percaya kat luar sana ramai lagi. Cuma bila Hanif datang ni, Tok Abah nak dengar ke apa sebenarnya yang mengganggu, kan, yang mungkin kita boleh kongsi bersama. Okey. Yalah Tok Abah, macam Tok Abah cakap tadi, kalau nak jumpa Tok Abah ni, yalah kita kalau jumpa pun macam tu je lah sembangnya. Tapi bila kali ni saya ambil keputusan nak jumpa Tok Abah tu, nak bincang, pastinya benda yang serius. Saya yakin benda ni bukannya dia emosi yang bercampur bau, penat, rimas, letih, menyampah, muak. Dia emosi yang sangat-sangat yang tak tahu nak digambarkan, tapi adalah memang menjengkelkan lah. Dan saya yakin Tok Abah pun maklum tentang isu yang berlaku 2-3 minggu ni Tok Abah. Mengenai ahli politik kita yang mempunyai jawatan di dalam parti, pernah mempunyai jawatan yang besar pun dalam negara, membuat tindakan yang macam bertukar parti, ataupun orang kata lompat kan. Dan isu ni adalah isu yang sangat, bagi saya, bagaimana nak cakap, macam mana Tok Abah, saya mula masa bagaimana saya melihat perkara ini apabila tahun lalu kita melihat lebih kurang pada tarikh inilah Tok Abah kan, kita melihat satu episod ngeri, hitam bagi demokrasi negara kita, politik negara kita Tok Abah. Dan perkara ini saya pernah lihat 2008 Tok Abah. Iya, 2008 Tok Abah. Bagi saya 2008 2009 peristiwa terjadi di 2009. Okey. 2008. Saya ingat 2008 adalah satu turning point politik dalam negara. Waktu itu Hanif di mana? Saya di Kuala Kangsar. Bersekolah di Kuala Kangsar. Saya tak nak nyatakan sekolah saya, tapi saya bersekolah, depan sekolah saya Masjid Budiah, kurang 100 meter Istana Negeri Perak, Istana Kuala Kangsar, Istana Skandaria. Dan pastinya urusan rasmi kerajaan semuanya di istana itu. Jadi Tok Abah, ini antara turning point saya yang membuka mata saya untuk melihat politik. Sebagai seorang pelajar sekolah menengah ketika itu, saya melihat ialah satu tamparan hebat untuk kerajaan yang dah kekal lama. 2008 Negeri Perak, bertukar kerajaan. Saya yakin Tok Abah ada terlibat juga, tahu ada ketika itu, cuma kita belum kenal masa tu Tok Abah. Tapi waktu tu terjadi perkara Tok Abah, panjat pagar malam-malam pergi dengar ceramah. Waktu tu Menteri Besar Perak yang baru waktu tu sangat dikagumi dengan kearifan dia, bertutur 7 bahasa kan. Itulah kemudian 2009 Tok Abah, episod hitam Negeri Perak apabila berlaku pertukaran kerajaan. Secara bagi saya ialah waktu tu, kalau ingat, sanggup beli buku Zuna buku kartun ni Zuna tu, cerita pasal kerajaan pintu belakang kan, naik bot dari Pangkor itu masuk pintu belakang. Saya ingatlah Zuna punya tu. Dan waktu tu Abah
saya hari Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat, nak balik tu tak apa, disekat sembahyang Jumaat. Pelajar tingkatan 2 tak apa, kena sekat sembahyang Jumaat, nak balik pergi sekolah ni. Sebab waktu tu ada rusuhan, ada demonstrasi, nak menyekat apa ni? Hanif menyaksikan sendiri ya? Saya menyaksikan sendiri. Kalau orang sebut pasal pegang bendera depan kereta kereta Sultan tu tak apa, memang saya nampak SB tangkap, pegang gari putus apa semua tu, kena bom asap tingkatan 2 saya rasa tu apa. Dan waktu tu kita tak pandai sangat, tapi kita tahu macam mana kerajaan ini bertukar akibat ada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri yang saya ingat ketika tu 2-3 orang daripada parti yang saya ingat agak strong masa tu melompat dan akhirnya terbentuk kerajaan, sehingga kerajaan yang sepatutnya memerintah ketika itu, sehingga kan mereka rasa mereka masih kerajaan bersidang buah pokok tak apa. Cerita tu famous tak apa. Dan akhirnya bila 2008 saya dah melihat, 2009 saya melihat perkara itu, sehingga 2018 sekali lagi 2017-2018 adalah menjadi tahun yang saya melihat this is a time for Malaysia membuka mata, cerdas mengenai demokrasi dan politik negara. Sebelum tu ni, selepas 2008 itu, makna itu faktor yang banyak mempengaruhi Hanif terlibat dengan mengambil berat sikit dan beri perhatian. Ya, betul. Saya sejujurnya saya bagi tahu 2008 2009 selepas 5 negeri ditawan oleh pembangkang ketika itu. Ketika itu kita bersama dengan parti Islam waktu tu dengan sebuah nama Barisan Alternatif Pakatan Rakyat. Sebelum tu seingat saya kemudian baru Pakatan Rakyat. Seingat saya waktu tu Pakatan Rakyat waktu tu 5 negeri. Saya tak lupa, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu. Ketika itu 5 negeri ni saya takkan lupa. Apabila 2014 2013 pilihan raya berikutnya saya tak ambil maklum sangat, tapi saya tahu 4 negeri je menang. Kita gagal Perak. Selangor waktu tu. Selangor juga. Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan serta Terengganu. Tapi waktu tu hilang 1 Perak, tinggal 5. Dan 2014-2013 pilihan raya berikutnya dapat kekalkan 4 negeri. Waktu tu saya tak ambil malu sebab saya dah fokus pada pembelajaran, tapi dia tak membuatkan saya ambil maklum, saya maklum. Tapi 2017 apabila saya lihat bagaimana rencah politik ni, dulu dia memang black pepper dengan garam je politik ni, itu je rencah ni. Tapi bila dah masuk dia dah ada punca kari, dia dah ada paprika, so dia lagi menarik, lagi sedap. Orang kata lagi sedap nak kita tengok. Dan saya ingat 2018 also big turning point yang saya ingat, ini adalah point yang terbesar yang membuka mata rakyat Malaysia. Kerajaan 60 tahun yang perintah negara mutlak waktu tu tewas kan, berganti dengan kerajaan semasa itulah Kerajaan Pakatan Harapan. Dan saya ingat waktu tu saya yakin di Twitter, di Facebook, semua orang bercakap rakyat Malaysia dah buka mata, rakyat Malaysia dah cerdas politik, rakyat Malaysia dah pendidikan demokrasi itu mula diterapkan, dan akhirnya membawa kepada 2018 2019 sehingga berlaku episod hitam selepas 22 bulan pemerintahan kerajaan ketika itu. Februari 2020 tahun lepas, benda yang sama yang saya lihat pada 2009 terjadi pada 2020. 10 tahun lebih kurang macam tu, benda yang saya pernah tengok, saya tengok lagi berlaku lagi. Cuma kali ini lebih di peringkat nasional, peringkat persekutuan. Kerajaan yang dibentuk melalui cara yang tidak demokratik. Cara yang tidak demokratik. Bukan rakyat pilih, sebenarnya cakap. Bukan yang dipilih oleh rakyat. Dan saya melihat ini adalah perkara yang macam kurang baik. Dan nak jadi cerita singkat, sehinggalah hari ini sehinggalah ke bulan Mac ni benda tu tak berakhir. Dan macam saya cakap 2-3 minggu ni isu pertukaran parti, pertukaran keluar parti, masuk ke menyokong ke blok ini, keluar daripada blok ini kepada blok ini, dari blok pembangkang ke blok kerajaan. Dan
kelihatan benda ni macam tak sihat untuk tumbesaran demokrasi di negara kita. Dan macam tambah yang paling terbaru ni berlaku bila seorang orang yang berjawatan dalam parti dan kanan paling kanan tu dalam parti mengambil keputusan untuk meninggalkan parti lama beliau dan pergi ke blok kerajaan dan menjadi ahli parlimen bebas. Dan saya rasa itu poin yang saya tengok, yang saya macam dia macam ekspresi saya tu bila jadi bila Hanif datang jumpa Tok Abah nanya, apa sebenarnya yang Hanif nak dengar daripada Tok Abah? Saya nak tengok Tok Abah, saya nak tahu daripada Tok Abah apa yang Tok Abah. Masa saya Tok Abah dah terlibat lama dengan politik. Saya dah letih, dah penat Tok Abah. Macam mana kalau Tok Abah nak kongsikan? Okey, Tok Abah dapat mesej Hanif. Cuma sekarang ni nombor satu pesan Tok Abah ialah memang politik ni memenatkan kan? Tapi kalau semua orang dah penat dengan politik, siapa yang lagi yang tinggal nak ambil kan? Sebab Hanif kena faham apabila orang-orang baik ini duduk diam, orang jahat akhirnya jangan marah kalau kan orang-orang yang tidak baik buat benda-benda yang tak baik kan. Sebab itu bagi Tok Abah, bila kita terlibat dengan politik ni perkara nombor satu sekali yang kita kena faham ialah apa dia sebenarnya politik itu dan mengapa kita terlibat dengan politik kan. Sebab Tok Abah percaya perkara-perkara yang Hanif sebutkan tadi, episod-episod yang berlaku. Sebab macam kalau Hanif cerita tentang 2008 tu, Tok Abah sendiri terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan negeri Perak pada waktu itu. Dan kemudian apa yang berlaku itu memang kekal dalam ingatan Tok Abah. Tapi bagi Tok Abah itu semua ialah pembelajaran kepada kita, yang kita belajar learning curve kalau disebut disebut. Dan kemudian sehinggalah berlaku pada 2018 kita dapat mengambil kerajaan persekutuan kan. Tapi satu perkara yang sebenarnya perkara ini Tok Abah dah banyak kali sebut ni, tapi untuk Hanif Tok Abah nak cerita perjuangan untuk melakukan perubahan dalam politik ni, dia adalah satu perjalanan yang panjang dan memerlukan suatu bagi Tok Abah ialah memerlukan orang yang nak terlibat dalam perjuangan yang panjang ini, persiapan diri. Itu yang bagi Tok Abah perkara yang sangat penting. Tok Abah sebutkan hal ini ialah kerana bila berlaku perubahan politik pada 2018 kan, mana di peringkat pusat kerajaan Barisan Nasional tumbang dan kemudian naik kerajaan Pakatan Harapan. Masa itu Tok Abah percaya orang macam Hanif dan ramai lagi anak-anak muda yang macam Hanif kat luar sana kan, meletakkan pengharapan yang begitu tinggi kan. Sebab kita dapat lihat bahawa cara politik lama itu politik yang seolah-olah disusun oleh mereka yang berkuasa dan dicatur mengikut kehendak kumpulan yang elit yang menguasai kerajaan melalui parti politik. Tapi bila berlaku perubahan itu, orang meletakkan pengharapan yang tinggi bahawa akan ada suatu proses pendemokrasian yang lebih baik. Malangnya itu tidak berlaku. Ini sejarah lah kan. Dalam tempoh 2 tahun itu kerajaan Pakatan Harapan memerintah, Tok Abah percaya ramai yang boleh menyenaraikan kekecewaan mereka, ketidakpuasan hati mereka. Walaupun kita tak nafikan ada perkara-perkara yang baik, ada cubaan yang dilakukan oleh teman-teman yang dilantik memegang jawatan menteri dan sebagainya. Mereka cuba untuk melaksanakan agenda apa yang disebut sebagai agenda reformasi itu.
Tetapi itu merupakan, Tok Abah melihat usaha di peringkat individu, political will bagi pihak diri yang berkenaan, bukan collective effort sebagai sebuah kerajaan baru yang nak melaksanakan. Tok Abah sebut tu terang yang ini. Sama ada orang setuju atau tidak, itu terserah pada penilaian orang kat luar sana. Tapi pada pengamatan Tok Abah, salah satu punca yang menyebabkan, selain daripada soal pengkhianatan, yang kemudiannya menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan itu jatuh, ialah kita tak dapat melihat satu pasukan yang mendapat guiding ideas yang betul. Maksudnya ialah di mana kepimpinan utama negara, Tok Abah sebut semestinya lah, yang dalam konteks ini ialah Perdana Menteri, sebagai ketua pasukan kepada tim yang memerintah pada waktu itu, kan. Bagi Tok Abah, tidak menjadikan agenda perubahan yang selama ini diharapkan oleh orang-orang yang macam Hanif dan ramai lagi kat luar sana itu diangkat. Tapi apa yang berlaku ialah dilihat masih lagi perkara yang berkait dengan soal percaturan kuasa dan juga politicking di kalangan pemimpin politik dan ahli politik. Dalam waktu yang sama, jangan lupa UMNO dan Barisan Nasional yang setelah 60 tahun menjadi kerajaan, tiba-tiba tidak jadi kerajaan. Dia suatu yang sangat traumatik. Kan? Bagi, kan, maklumlah kan, orang yang pernah ada kuasa tiba-tiba tidak ada kuasa. Bayangkan, kan. Dan dalam waktu yang sama juga kita juga dapat lihat perubahan politik yang baru yang cuba nak dibawa oleh Pakatan Harapan itu, nampak seolah-olah ya, akan berlaku proses pendemokrasian yang lebih terbuka, lebih matang. Dan ini menyebabkan ada pihak-pihak yang telah ditewaskan dalam pilihan raya itu merasa tergugat, terancam, dan akhirnya timbul perkara-perkara yang kalau Hanif tanya Tok Abah, yang mendorong dan menyebabkan berlaku satu suasana yang menyebabkan ada kumpulan tertentu, kaum tertentu, dan juga mereka yang mungkin ada kepentingan sewaktu yang dulu merasakan terancam, dan akhirnya ada tindakan-tindakan yang menyebabkan berlaku persepsi yang negatif. Tok Abah percaya Hanif boleh memahami dan membaca apa yang berlaku itu. Nah, bagi Tok Abah, semua ini berpunca apa dia? Politik ini dia mesti digerakkan oleh idealism. Ya. Kalau politik hanya fokus kepada soal kuasa, membina kuasa, ataupun politik ini hanya soal nak buat perubahan daripada kerajaan A kepada kerajaan B tanpa mempunyai suatu asas yang kukuh, maka politik itu tidak akan bertahan lama. Anik kena faham, bila sebut politik ini, tambahlah bila dah berlaku macam yang ada sekarang, kan, orang dah pandang politik ni negatif. Ada yang Tok Abah dengar pilihan raya yang akan datang ni tak nak mengundi lagi dah, kan. Ada yang dah mula berkatakan, bukan aku dah cakap dulu politik ni kotor. Ini persepsi yang sedang berlega dekat luar sana. Itu yang saya cakap, Tok Abah, bila 2018 point yang bila semua orang turun mengundi, Tok Abah, saya bawa salah seorang teman untuk pulang ke Ipoh, Tok Abah. Pergi Ipoh 2 jam sebabkan pilihan raya, Tok Abah. 6 jam saya ada jalan, Tok Abah. Maksudnya waktu tu adalah dah hari Rabu. Yalah. Maknanya orang dah meletak pengharapan ini adalah poin penting untuk perubahan, politik perubahan, kan. Orang dah tak memandang politik waktu itu, rakyat dah memberi persepsi kita nak negara kerajaan yang bersih, kerajaan yang tepat, yang telus untuk memerintah kerajaan.
sejujurnya saya beritahu Tok Abah, saya sempat berjumpa dengan rakan-rakan lain. Apabila bercakap dengan manifesto waktu tu, dia orang tak letak manifesto sebagai benda yang dia orang nak sasarkan sangat, cuma ianya dimainkan oleh pembangkang ketika tu. Tapi yang nak dilihat pada ketika itu Tok Abah, kerajaan baru, wajah baru. Tapi waktu tu kalau Tok Abah tahu pun ada gerakan untuk undi rosak sebenarnya. Gerakan undi rosak. Tahu waktu itu. Tapi tak terjadi Tok Abah. Dan sekarang benda itu kembali untuk pilihan raya yang akan datang. Dan kali ini saya takut. Waktu tu orang duk kempen undi rosak, tapi dia orang tak buat. Saya takut kali ini benda itu jadi. Disebabkan tangan-tangan jahat yang merosakkan. Sebab itu, mesej yang Tok Abah nak sampaikan sebentar tadi pada Hanif ialah dalam konteks perubahan politik ini dia bukan berlaku by default. Betul. Dia maknanya bukan berlaku secara tak sengaja. Tak boleh, betul. Bukan. Dia sebenarnya by design. Oleh kerana itu, apa dia yang sebenarnya dalam design perubahan itu yang sebenarnya ada kekosongan dekat sana. Sebab itu bila Tok Abah sebut tentang politik idealism tadi itu, maksud Tok Abah ialah dalam matlamat akhir politik, orang selalu kaitkan matlamat akhir politik ini dengan kuasa dan kedudukan. Dan bagi Tok Abah, di situlah yang meletakkan politik ini berada di persimpangan. Tok Abah bukan menolak soal kuasa, kedudukan dan sebagainya, tetapi akhir sekali dalam konteks gerakan politik ialah urus tadbir dan tata kelola. Betul. Kan? Yang nak diubah ialah bukan kerajaan itu. Yang nak diubah ialah cara bagaimana kerajaan itu diuruskan. Ini disebut sebagai good governance. Tata kelola itu. Dan untuk melakukan yang ini memerlukan mereka yang terlibat bukan sahaja yang berada dalam parti politik, tetapi mereka yang terlibat dalam urus tadbir dan tata kelola ini. Contohnya kaki tangan kerajaan. The executive lah. Bahkan masyarakat juga. Sebab jangan lupa, kita mengamalkan demokrasi berparlimen, kan? Anik tahu yang itu. Apa maksudnya demokrasi berparlimen? Iaitu kita mengamalkan politik yang dipanggil politik perwakilan, representative politik. Diangkat seorang wakil, dan wakil itu tadi mewakili rakyat. Participationnya adalah daripada rakyat. Sebab itu yang nak difahamkan betul-betul ialah yang dipilih itu ialah wakil rakyat. Dan wakil rakyat itu tadi dia bertanding atas tiket parti politik. Dan bila dia bertanding sebagai wakil rakyat bagi apa? Satu-satu kawasan, sama ada parlimen atau Dewan Undangan Negeri lah. Nah, itu ialah bukan hak milik parti politik. Bukan, tak nak ulang balik, itu bukan hak milik mana-mana parti politik, tapi itu adalah institusi yang membolehkan seorang wakil dipilih untuk mengubal ataupun memberikan pandangan-pandangan rakyat dalam konteks urus tadbir dan tata kelola melalui pengubalan dasar. Itu yang dimaksudkan proses demokrasi berparlimen itu tadi. Sebab itu orang marah sekarang bila parlimen tak boleh bersidang. Kerana proses demokrasi itu tidak berlaku. Mati tu Abah, mati. Because there is no check and balance. Walau apa alasan pun yang diberi, maknanya bagi Tok Abah apa yang berlaku ni satu tragedi kepada demokrasi. Now, Tok Abah ulas itu dengan detail bagi Hanif kerana dalam tempoh apa yang dipanggil gerakan reformasi yang bermula daripada 1998 sampailah berlaku 2018 itu,
gerakan itu sebenarnya fokusnya kepada soal untuk perubahan rejim. Walaupun idealism reformasi itu dibawa, tetapi Tok Abah berani menyebutkanlah, sebab Tok Abah terlibat daripada awal, walaupun ada usaha-usaha untuk membina, membentuk kefahaman tentang apa itu reformasi, tetapi itu tidak berlaku secara yang kita katakan pendidikan politik yang sebenarnya. Kan? Bahkan bagi Tok Abah lah kan, khususnya mereka yang terlibat, khususnya setelah Pakatan Harapan menang dan terlibat memberikan dukungan kepada kerajaan yang baru ni, Tok Abah tak dapat nak gambarkan sama ada mereka benar-benar memahami apa dia yang dimaksudkan dengan agenda reformasi ataupun agenda perubahan politik untuk negara ini. Nah, itu yang terlibat dengan parti. Bagaimana pula mereka yang duduk dalam kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan di eksekutif ini, kan? Sebab bagi mereka 60 tahun ni, kalau pegawai kerajaan ini, cara urus tadbir dan tata kelola apa dia? Kami yang menurut perintah, kan? So cara politik di mana mereka yang berkuasa, mereka yang ada kedudukan ini menentukan apa yang patut dibuat oleh eksekutif, dan yang eksekutif ni pula kami yang mengikut arahan. Tiba-tiba dalam agenda politik baru yang nak dibawa ini, kita memberikan apa yang dipanggil demokrasi yang lebih terbuka, disebut liberalisation, pemberdayaan lah, kan? Dalam keadaan Tok Abah tak pasti sama ada mereka bersedia atau tidak. Sebab itu kita lihat dalam tempoh 2 tahun itu, PH pemerintah tu bagi Tok Abah macam satu yang agak chaos tau, ada dia sebut dalam bahasa Inggeris, kan, yang nampak macam managing chaos, managing konflik. Dari setiap masa ada je isu tu yang berkait dengan urus tadbir dan tata kelola. Kerana bagi Tok Abah, dia adalah satu proses yang memerlukan semua mereka yang terlibat, sama ada dalam parti politik, dalam jentera kerajaan maupun juga rakyat dekat luar, kan, diberikan pencerahan tentang bagi Tok Abah demokrasi dan juga apa dia yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen, dan juga apa yang dimaksudkan dengan urus tadbir dan tata kelola dalam konteks memerintah ini. Dan inilah yang akhirnya menyebabkan pihak-pihak yang merasakan mereka yang terlibat dalam politik, yang korup khususnya, yang terlibat dengan amalan-amalan yang penyalahgunaan kuasa, rasuah ataupun melakukan penyelewengan, maka mereka bimbang kalau sekiranya demokrasi yang lebih terbuka ini berjalan, rakyat pula punya kesedaran yang lebih baik, dan dalam keadaan di mana media menjadi lebih liberal dan terbuka, mereka ini rasa terancam. Dan Hanif kena faham, bila kita bercakap tentang perubahan politik ni, yang kita nak lawan ni, Hanif, bukan parti A lawan parti B. Yang kita nak lawan ni ialah sistem yang salah. Betul. Kan? Amalan sistem demokrasi yang salah, amalan urus tadbir yang salah, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Masa yang panjang, maka masa yang bukan sesuatu yang mudah. Dan ia memerlukan soal integriti. Ya, soal pribadi, watak yang bagaimana yang kita nak tampilkan. Kerana itu bagi Tok Abah, bila berlaku apa yang Hanif ceritakan tadi lah, bagi Tok Abah ada hikmah dia ni, kan, ada hikmah. Sebab sama ada orang-orang ini tak pernah dididik dengan betul, ataupun mungkin mereka ni dah ada peluang untuk dididik tapi tak belajar dengan betul, ataupun ada ilmunya tapi dia tak menggunakannya, tak manfaatkan.
Barangkali kan banyak faktor yang boleh kita lihat di situ. Tapi akhirnya dalam bagi Tok Abah lah ini tidak boleh menjadikan alasan untuk kita mengambil sikap abstain daripada hal-hal yang terkait dengan politik ini. Sebab apabila ingat awal tadi Tok Abah kata apabila orang-orang baik ini menarik diri, maka jangan salahkan kalau mereka, jangan lupa kenapa perubahan politik itu tak dibuat. Sebab kita melawan rejim ataupun sistem yang korup, sistem yang salah. Dan pertembungan ini memerlukan sokongan yang kuat daripada rakyat. Sebab dalam sistem demokrasi, suara perwakilan itu ialah suara daripada rakyat. Bila Tok Abah cakap macam ni, saya ingatlah bila saya ingat Ustaz Siddiq pernah ungkap perkara ni. Bila kita ni jangan sampai jadi orang buta, orang celik jadi buta. Bila kita ni berkawan dengan, kita panggil orang, kita tak adalah kata ada harta, tapi kita ada keupayaan, tapi kita dibutakan. Kemudian dia yang bagi tongkat kepada kita. Dan kita berterima kasih kepada dia. Padahal dia yang butakan kita. Saya ingat itu that kind of yang saya ingat. Itu satu orang kata tamsil yang sangat sinis lah. Kan? Dia butakan kita, lepas tu dia bagi kita tongkat dan kita berterima kasih. Saya bagi saya tongkat. Dan saya ingat itu such a good point lah bila Tok Abah bercakap pasal pendidikan. Saya bila dalam konteks mudah lah Tok Abah, kerana bila melihat 2018 adalah saya ingat turning point paling besar sekali. Saya rasa ini adalah masanya pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, pemahaman politik yang lebih cerah kata orang tu. Waktu tu 2018 saya rasa waktu tu kita tengok berapa berbondong-bondong NGO anak muda mula melibatkan diri dengan politik, cuba menceburkan diri dalam bidang politik, cuba berpartisipasi dalam apa cara sekalipun, dia orang cuba. Dan maknanya dalam keadaan itu negara kita agak terbuka. Tapi antara benda-benda yang mengecewakan, benda kecil tau Allah, apabila beberapa tindakan-tindakan Perdana Menteri ketika tu Abah bila bagi jawapan, kami tak jangka pun menang. Benda tu menyakitkan hati sebenarnya tu Abah. Dan proses-proses pendidikan waktu tu Abah, saya cakap betul, tak pernah lagi saya pergi kedai buku tu Abah. Saya selalu pergi kedai buku. Tapi selepas pilihan raya 18, saya tak pernah lagi pergi kedai buku satu rak penuh buku politik Abah. Politik Malaysia. Itu adalah kali pertama. Maknanya semua orang, ialah yang mengambil kesempatan untuk menulis itu satu hal. Tapi waktu tu Abah, satu rak, baik di Kino, baik di MPH, Popular, satu rak buku berkaitan dengan politik. Penuh, semua bercerita mengenai tragedi, bukan tragedi lah, apa yang terjadi pada 2018. Tak serancak bagaimana orang menulis pada tahun 2008, tak serancak bagaimana orang menulis sebab raya 2013, 2014. Tapi 2018, maknanya, dan buku tu habis, semua orang beli. Maknanya willing pemahaman. Macam ni, sebab kita pun dah agak panjang berbincang ni. Tok Abah nak sebut macam ni lah bila ni. Nombor satu sekali ni, sebab Tok Abah percaya bila Hanif datang berjumpa dengan Tok Abah ni, mesejnya Tok Abah dapat, iaitu macam seolah-olah Hanif merasa kecewa dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Penat. Kalau Hanif rasa penat, bayangkanlah orang macam Tok Abah yang puluhan tahun terlibat ni. Itu sebab saya jumpa Tok Abah. Cuma Tok Abah, pesan Tok Abah macam ni sebab dalam tempoh yang panjang perjalanan Tok Abah terlibat dengan politik ni, dan bila Tok Abah tengok apa yang berlaku sekarang ni kan, walaupun nampak macam banyak kecelaruannya, banyak kekecewaan yang berlaku, tapi satu perkara yang Tok Abah yakin, ini from the bottom of my heart lah, Tok Abah nak sebut pada Hanif sebagai orang muda, sebenarnya situasi demokrasi yang ada ni, walaupun nampak ada tekanan-tekanan yang dibuat oleh pemerintah yang ada, tetapi Tok Abah yakin bahawa di luar sana
kebijakan rakyat, ya, ataupun orang-orang macam Hanif ni boleh menilai apa yang sedang berlaku. Sebab itu Hanif datang jumpa dengan Tok Abah, kerana jangan underestimate. Itu yang Tok Abah nak sebut, ya. Ini especially orang yang terlibat dengan politik, ya. Jangan underestimate ataupun memandang rendah tentang kebijakan rakyat dekat luar sana untuk menilai apa yang sedang berlaku sekarang. Ya, contohnya bila ada pemimpin kanan dalam parti politik, ya, berjawatan tinggi, kemudian letak jawatan dan lompatlah, Anik sebut tadi kan, mengalih sokongan, orang boleh membaca bahawa tindakan tersebut bukan satu tindakan yang berlaku begitu saja. Ada cerita yang di sebalik apa yang berlaku itu, dan orang boleh memahami. Dan jangan ingat bila orang diam, orang tak buat apa-apa, maknanya orang tak buat tindakan. Cuma yang Tok Abah nak mengingatkan pada Hanif dan kawan-kawan yang sama macam Hanif, kan, yang jangan biarkan urusan politik ini hanya pada mereka yang terlibat dengan parti politik. Ya. Hanif kena bezakan antara parti politik dengan politik. Ya. Sebab itu Tok Abah ada reservation lah kalau orang sebut politik ni kotor, politik ni kalau tak boleh tak nak main tak nak, you don't like to play dirty, you tak boleh masuk politik. Tok Abah tak setuju yang itu. Ya. Kerana apa dia sebenarnya politik ini dalam kehidupan kita, setiap perkara yang berlaku, ya, dalam pendidikan ke, dalam ekonomi lebih-lebih lagi, dalam menguruskan pandemik, kan, dalam setiap aspek kehidupan kita, dia terkait dengan soal politik, kan. Kerana itu kalau kita biarkan politik ini hanya dikuasai dan dicaturkan oleh mereka yang terlibat dengan parti politik ataupun yang kita labelkan sebagai pemimpin politik, itu akan menjadi tragedi kepada demokrasi. Mesej ini kita kena bawa turun ke bawah kepada rakyat. Ya, kalau kita nak dan mahu kerajaan yang lebih baik, yang punya integriti, ya, yang punya iltizam untuk buat perubahan ke arah kebaikan, yang boleh melaksanakan apa yang disebut good governance, urus takbir dan tata kelola yang baik, yang tidak rasuah, yang tidak akan menyalahgunakan kuasa, itu hanya boleh berlaku kalau sekiranya pendidikan demokrasi ataupun rakyat perlu embrace, perkataan bahasa Inggerisnya, rakyat kena dakap dan peluk proses demokrasi yang ada ini. Kalau kerana percaturan dan permainan politik yang berlaku ini menyebabkan rakyat menarik diri, tak nak keluar mengundi lagi dah, tak nak ambil tahu dah pasal politik, sebab apa pun orang perubahan politik nampak sama aja. Kalau itu yang berlaku, bagi Tok Abah, dia akan menjadi suatu yang amat malang kepada bukan saja proses demokrasi, tetapi kepada pembinaan negara bangsa. Faham ni? Mesej Tok Abah ialah, betul ada masalah di hadapan kita ini, tetapi itu memerlukan kita kena bersungguh-sungguh lagi untuk memahami apa yang sedang berlaku, supaya rakyat boleh dapat pencerahan yang betul untuk membolehkan masa depan kita yang akan datang peluang untuk kita membentuk kerajaan yang lebih baik. Anda bersetuju yang itu? Setuju. Dan okeylah, saya dah jumpa Tok Abah. Benda yang selalu Tok Abah cakap, moving forward lah. Banyak lagi kerja nak buat lah. Kalau saya ingat benda yang jadi ni,
Yalah, macam saya cakap, saya datang Tok Abah, saya penat. Tok Abah lagilah penat. Tapi bila saya datang tengok apa alasan aku nak penat, kalau Tok Abah lagi lama untuk penat. Tapi itulah kita Tok ni kita bayang macam ni, Tok Abah ni bukan apa kecil aja, tapi cuba bayangkan pemimpin besar yang baik. Macam bayangkanlah macam orang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Yang Tok Abah kena bersimpati kerana Tok Abah nak ingatkan terlanjur kita bincang kat sini memang Tok Abah doakan, mudah-mudahan Tok Abah sangat berharap dan mendoakan kalau boleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dapat peluang dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Tok Abah, sekejap. Bila Tok Abah sempat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara, satu excitement dalam diri saya nak melihat. Apabila orang mencerita Anwar Ibrahim Menteri Kewangan terbaik, buat Bank Islam, buat UIA, kita boleh tengok, kita boleh nampak. Tapi saya pun sama dengan Tok Abah sangat berhajat sebagai orang muda yang tak pernah tengok dia memimpin negara. Saya nak tengok. Kita doa sama-sama yang itu. Cuma yang Tok Abah nak sampaikan gini ni, sebab Tok Abah melihat juga ramai orang yang mendukung Datuk Seri Anwar kan. Tanya bila kan, kenapalah susah sangat. Tapi saudara kena faham, semua orang kena faham bahawa bagi Tok Abah bukan soal bila dan soal Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri itu memang suatu yang kita harapkan, tapi yang lebih penting lagi ialah terimalah hakikat lanskap politik negara ni yang seperti mana yang kita lihat kan. Perubahan politik dalam negara ini seperti yang Hanif nampak depan mata Hanif sekarang ni, mau tak mau semua kena terima hakikat bahawa pemikiran politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, idea tentang reformasi ataupun idealism tentang perubahan politik dan pendemokrasian yang lebih baik untuk seluruh rakyat Malaysia ini sebenarnya adalah suatu yang real yang kita dapat lihat sekarang ini. Sebab itu kalaulah kata na'udzubillah, janganlah kan tawah nak dia jadi Perdana Menteri, kalaulah tidak kesampaian yang itu sekalipun, dunia dan negara serta legasi sejarah yang akan ditulis kalau tentang pembangunan politik di Malaysia, pendemokrasian di Malaysia, arkiteknya ialah Anwar Ibrahim. Dalam konteks politik perubahan, dalam konteks politik berteraskan idealism, dalam konteks politik yang meraihkan kepelbagaian, diversity kaum dan kehidupan masyarakat di Malaysia ini, yang meletakkan fundamentalnya ataupun infra yang akhirnya sekarang ini dilihat suasana politiknya berbeza daripada mungkin 20 tahun yang lalu. Arkiteknya ialah Anwar Ibrahim. Okey, faham. Jadi yang nak diangkat ialah idealism, perjuangan, itu kan, bukan taksub pada peribadi Anwar Ibrahim itu sendiri, walaupun itu adalah karakter yang sebenarnya yang kita perlukan. Betul. Kalau kita nak membina suatu politik baru yang membolehkan urus takbir dan tata kelola yang lebih baik dilaksanakan di negara ini. Itu clear yang itu. So Abah rasa cukup setakat ini kot. Kita terima kasih banyak Abah. Terima kasih. Nanti ada waktu yang lain kita, kalau ada lagi ahli politik buat masalah, bertemulah lagi kita tu Abah. Terima kasih banyak Abah. Okey, terima kasih sama. InsyaAllah nanti kalau peluang kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.